Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kali ini saya nak tunjukkan video cara kita nak buat table talk. Kita nak buat table talk pada orang. Ni ada orang yang kenal, ada orang yang tak kenal. Dan dalam table talk ini kita nak berlatih cara bercakap. Apabila kita mahir cara bercakap, apabila kita ada keyakinan cara bercakap, jadi mudah kita nak buat presentation pada orang. Okey. Sebab itu dalam program MMO ni saya galakkan rakan-rakan buat latihan sahaja dahulu. Bukan nak tujuan nak menaja ke apa ke, tak ada. Nak ajak orang join ke semua, tak ada. Okey. Tapi kita nak buat latihan presentation ataupun saya panggil table talk. Jadi tuan-tuan boleh buatlah pada isteri ke, pada suami ke, pada anak-anak ke. Biar kita berlatih banyak kali cara-cara nak buat table talk ni. Baru kita boleh mahir. Lepas tu apabila benda tu dah jadi satu tabiat, benda yang mahir, barulah kita punya cakap tu boleh meyakinkan orang untuk ajak ajak join dalam Tuan Excel ini. Tapi masa program latihan MMO ni saya dah banyak dapat testimoni. Baru-baru ni ada seorang rakan kita buka buka booth sahaja. Dia buka booth, datang orang dekat booth dia tu tanya, saya pernah dengar Tuan Excel ni, boleh cerita sikit tak? Dia pun cerita. Disebabkan dia dah lancar bercerita, dah selalu berlatih dengan isteri, dengan anak-anak semua apa, senang saja orang tu join. Okey. Apabila kita dah mahir ni pun, kalau kita promote dalam Facebook ke apa ke, tuan-tuan akan dapati mudah orang nak join. Sebab apa? Sebab soalan dalam Facebook ke ataupun soalan depan-depan macam ni, okey, dia lebih kurang sama juga. Orang tanya singkat ni mahal dan sebagainya. Tapi kalau itu pun kita tak berlatih menjawab, memang kita gagap. Kita akan gagap waktu berdepan dan kita akan gagap semasa online. Okay. So sebab itu saya nak rakan-rakan berlatih. Dalam program MMO ni saya suruh berlatih buat 100 table talk. 100 kali table talk. Okay. Kalau tak adalah rakan-rakan ataupun family kita yang duduk dekat-dekat untuk kita buat seramai 100 orang, tak ada pun tak apa, buat pada seorang pun tak kisah. Tapi buat 100 kali dengan kertas yang berbeza-beza. Itu tujuan saya nak suruh tuan-tuan buat table talk. Yang cerita rakan kita dia buka table dekat luar kan. Pasang table Tuan Excel, dibubuh banting, dibubuh banner. Bila orang datang, ada seorang tu datang singgah, ni apa benda ni? Dia kata, okey kak, saya ni sebenarnya tengah buat latihan untuk menjual, dia kata. Saya bukan nak jual kat akak, saya tak suruh akak join, tak suruh apa, suruh dengar sahaja. Dia pun terangkan, habis dia bagi penerangan, okey akak boleh bagi bintang dekat saya, lepas tu bagi komen cara saya punya penerangan. Akak tu pun kata, komen tak ada apa komen, sebab penerangan kamu ni bagus, dia kata. Dan benda tu sangat menarik. Macam mana akak nak join? Tak pasal-pasal saya dengar cerita ni baru 2 atau 3 hari lepas. Tak pasal-pasal akak tu join. Sebab apa? Sebab dia dah berlatih sebelum ini cara buat table talk. Okay. So table talk berlatih buat sebanyak 100 kali. Dan setiap kali kita buat, jangan lupa kita minta minta komen ataupun minta nasihat daripada orang tu. Sebab apa? Apabila kita buat table talk, kita beritahu dia awal-awal, saya ni bukan nak suruh akak join. Okey. Kalau kita buat dengan isteri lagi lah, tak payah. Okey. Dia pun dah join, tapi kita nak berlatih sahaja. Buat table talk, bagi penerangan. Okey, selepas tu okey. Apa pendapat? Kalau abang ke, apa pendapat abang cara saya buat presentation ni, ada nak dibaiki ke dan sebagainya. Okey. Lepas tu akhir baru kita minta dia bagi bintang. Macam itu cara buat table talk. Macam itu kita berlatih buat table talk. Okay. Saya dalam MMO ni sampai satu ketika nanti saya akan ajar cara
promosi secara online 100% daripada Facebook. Okey, menggunakan WeChat, menggunakan Telegram, menggunakan WhatsApp, tak sentuh apa pun, tuan-tuan akan dapati begitu mudah taja orang melalui online. Okey, hanya menggunakan alat-alat ini sahaja. Tetapi dia ada teknik dia, dan teknik asas dia adalah, basic dia adalah kita mahir buat table talk secara offline. Kalau itu kita tak mahir, memang kita tak boleh buat. Lagi satu, masa buat table talk ini kalau saya lah, biasanya kalau orang datang nak minta penerangan pasal table talk ni, pasal Tone Excel ini, saya akan suruh dia bercerita dulu. Dia bercerita pasal itu, pasal kerja dia, pasal family dia, pasal dia punya hobi dia. Waktu dia bercerita itu, saya akan selang-selikan mana cerita yang dia mengenai sesuatu kehebatan dia. Confirm saya akan cakap, hebat tuan ni. Oh, dahsyat tuan ni, memang hebat. Oh, hebat pengalaman. Ini saja yang saya akan ulang berkali-kali. Jadi peringkat awal, apabila kita bagi dia bercerita dan kita sering puji kehebatan yang dia miliki, dia rasa dihargai. Dia rasa dihargai. Jangan sekali-kali bangkang cerita dia. Okey, jangan sekali-kali bangkang. Jadi kita puji dia banyak kali. Puji, bagi dia bercakap dulu. Puji dia banyak kali. Lepas itu, bila turn kita, barulah kita cerita. Okey, tujuan saya cerita ni bang, bukan nak suruh abang join, bukan suruh abang masuk. Sebab sebenarnya saya dalam latihan untuk menjual. Okey, buat marketing ataupun buat promosi. Habis saja saya buat presentation ni, saya minta abang bagi komen ataupun bagi nasihat apa yang perlu saya baiki. Okey, dan abang bagi markah lah, sebab dalam tugasan saya ni ada bintang yang diperlukan, yang perlu saya kutip. Okey, jadi saya perlukan markah yang abang bagi, dan pasti saya perlukan nasihat daripada abang cara untuk memperbaiki apa kelemahan yang abang nampak yang mungkin saya tak nampak. Okey, sebab daripada apa yang saya dengar cerita abang tadi, memang saya sangat hormati abang punya pengalaman. Saya pujilah apa yang patut, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan akan dapati mudah untuk mereka terbuka hati untuk bersama-sama kita buat program Business Tone Excel ini. Okey, masa dalam presentation ini, dia ada beberapa pantang larang ni. Okey, pantang larang dia, satu, jangan sekali-kali bangkang cakap customer ataupun cakap prospek. Tiba-tiba bila kita buat presentation, kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak buat table talk ni. Apabila kita terangkan, dia cakap mahal lah tu, kita cakap tak mahal bang. Apabila kita cakap tidak saja, habis. Ini pantang larang orang buat presentation. Okey, jangan cakap tidak, jangan cakap tapi, jangan cakap cuma, jangan cakap awak salah. Okey, ini perkataan-perkataan yang menyerang. Apabila kita menyerang saja, orang itu akan membina dinding. Dia akan bina shield, menghalang. Oh, abang cakap tu betul, tapi habis. Betul lah abang cakap tu, cuma habis. Itu perkataan-perkataan yang jangan. Walaupun waktu kita buat penerangan nanti, mereka bagi pandangan yang negatif, tuan-tuan nak tukar benda itu menjadi suasana positif sangat mudah. Okey, masa tuan-tuan terangkan nanti, tiba-tiba dia cakap, ish, mahal lah, contoh dia, mahal lah. Jangan cakap, memang mahal bang, tapi habis. Okey, jangan cakap mahal juga, tapi awak belum dengar penerangan sepenuhnya lagi. Jangan kata mahal, habis. Apabila kita mula menyerang mereka, mereka akan defensif tanpa kita sadari. Dan tuan-tuan akan dapati begitu susah untuk orang bersama-sama kita menjalankan bisnes ini. Okey, clear saya harap benda itu clear. Jadi presentation ataupun latihan 100 kali table talk ini bukan untuk menanja orang. Sekali-kali bukan untuk ajak orang join, bukan sekali-kali nak mengajar orang, tak. Okey, kita ingin berlatih sahaja.
Kalau tuan-tuan tak dapat 100 orang pun tak apa, buat 100 kali pada orang yang sama pun boleh. Tetapi 100 kali. Okey. Lepas tuan-tuan buat presentation, minta dia bagi feedback. Sebab saya tak boleh tolong tengok kan. Yang join mentor-mentee ni, MMO ini ada lebih daripada 1000 orang. Saya tak boleh tengok semua sekali tuan-tuan. Okey. Sebab itu saya bila buat presentation, saya nak tuan-tuan minta pendapat mereka. Sebenarnya mereka itu adalah mewakili saya untuk bagi komen. Alright? Okey. Cara nak buat tabletop ni saya tunjukkan. Sebab itu saya ajar buat tulisan terbalik. Okey. Tak apa. Duduk. Nanti merah lagi kan. Kita buat tulisan terbalik. Alright. Dekat penjuru sebelah sini saya akan terangkan yang mula-mula. Saya akan beritahu tuan-tuan. Saya tulis ringkas-ringkas sahaja. Okey. SIM card ini dipanggil SIM card Tone Excel. Nampak? Saya tak tulislah penuh. Susah nak tulis penuh. Ringkas sahaja macam ni. Tone Excel. Dia menggunakan talian Tone Excel, TuneTalk dan juga dia dimiliki oleh Celcom. Okey. Harga sekeping SIM card sekarang ini adalah RM98.60. Okey. Di dalamnya tu sudah tersedia kredit RM30, airtime RM30, okey. Dan 1 gig data internet. Alright. Panggilan seminit adalah 28 sen, SMS 10 sen. Okey. Kalau nak langgan internet 1 gig, yang saya ingat adalah RM38. Okey. Itu maklumat asas mengenai Tone Excel, SIM card Tone Excel ini. Alright. Saya akan ceritakan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Tone Excel ini. Tuan-tuan tengok cara saya penerangan saya. Disebabkan daripada zaman dulu, daripada 2010 sampai sekarang, saya hanya cerita benda yang sama. Sebab itu saya lancar. Apabila kita lancar, secara automatically, orang yang di depan kita tu akan bertambah yakin. Kalau kita cakap, selamat. Kalau dia kata, 28 sen ni tak mahal ke, dia kata. Betul tuan. Okey. Betul tuan. Cakap betul. Hujung nanti saya akan terangkan dia. Okey. Jangan bangkang cakap orang. Kalau dia kata mahal lah. Tak mahal. Awak tunggu. Habis. Memang kita susah untuk meyakinkan mereka pada penerangan kita ini. Tidak salah, tapi cuma tu pantang larang dia. Okey. Selalu puji prospek depan tu supaya mereka rasa dihargai. Ini 28 sen mahal lah. Betul tuan. Tuan memang cekap. Tuan memang pantas. Tuan memang sangat observant. Sangat pemerhati. Betul. Tuan cakap memang dia mahal. Okey. Jangan cakap sebut tapi, jangan apa. Jangan keluarkan perkataan-perkataan menyerang. Okey. Jangan keluarkan perkataan menyerang. Habis terangkan kat sini. Kalau dia bagi di awal-awal je dia bagi perkataan seolah-olah nak menyerang kita, kita berbaik dengan mereka. Okey. Bila dia kata ini mahal lah. Okey, betul cakap abang. Dia mahal. Saya akan terangkan di penerangan akan datang. Jangan kata salah bang, tak apa, nak abang tunggu kejap lagi saya terangkan. Tujuan percakapan yang sama, tetapi cara penyampaian berbeza menghasilkan keputusan yang berbeza, tuan-tuan. Okey. Kalau masa saya bagi penerangan orang kata mahal, saya akan jawab, tuan betul. Saya akan terangkan macam mana dia mahal kemudian. Okey. Saya tak kata orang kata mahal, tak. Tuan tak faham lagi. Habis. Apabila kita menyerang mereka, habis. Alright? Okey. Ini poin yang pertama yang duduk sebelah sini. Yang kedua saya akan beritahu, bang, ada satu organisasi membuat kajian bahawa rate Tone Excel merupakan antara yang termurah di Malaysia dengan 28 sen tadi. Okey. Disebabkan abang sangat sangat cekap, sangat memerhatikan, abang memang nampak benda itu satu poin yang penting dan
Satu kajian mengatakan bahawa Tuan Excel merupakan antara rate yang termurah di negara kita kerana dia menggunakan flat rate, cas rata. Okay? Mereka tidak ada cas yang berbeza-beza. Saya tak payah sebut company lain, tetapi dah menjadi budaya di dalam negara kita. Kebanyakan telco-telco mereka menggunakan cas yang berbeza-beza. Bila cas yang berbeza-beza itu maksudnya itu yang dipanggil cas tersembunyi. Tuan Excel tidak ada berbeza-beza. Dia flat rate. Berbeza-beza ni contoh dia setengah orang lain cas yang lain harga. Malam lain harga. Minit pertama lain harga. Minit kedua lain harga. Minit ketiga lain harga. Harga mereka berbeza mengikut keadaan, mengikut suasana. Ada yang kalau top up RM5, cas 1 minit berbeza berbanding dengan top up RM30. Berbeza-beza. Okay? Sebab itu, satu kajian mendapati bahawa Tuan Excel rate dia adalah antara yang termurah. Orang lain mungkin membangkang, dia kata, saya punya lagi murah. Okay? Sudah tentulah. Okay? Mereka tidak akan menceritakan rate yang mahal. Orang nak berniaga, jadi bukan salah mereka pun. Dan tentu orang akan mempromosikan rate yang murah. Takkan orang nak buat promosi rate yang mahal-mahal. Company saya ini rate dia 1 minit 48 sen ataupun 45 sen. Mereka takkan cerita. Sebab itu dinamakan kos tersembunyi. Okay? Contoh dia. Alright? Kalau orang top up RM10. Alright? Top up RM10 biasanya ada validity ataupun tarikh tamat tempoh selama 7 hari. Katalah sahabat kita tu pakai sebanyak RM6. Okey, ada baki RM4. Pada hari ke-8, baki RM4 ni dah tak boleh pakai. Sebab dia panggil overdue credit. Kredit yang sudah tamat tempoh. Okey. Jadi untuk dapat pakai semula baki RM4 ini, biasanya mereka akan top up semula. Top up lah RM10, sudah jadi RM14. Dapat lagi validity selama 7 hari. Tetapi siapakah tahu apakah rate untuk yang RM4 ini? Ada yang mengenakan cas sebanyak 45 sen seminit. Ada yang mengenakan cas sebanyak 48 sen seminit. Okey. Ini tuan-tuan kena buat kajian sendiri. Okey. Ada yang sampai banyak ni. Untuk menghabiskan yang RM4 ini memang patutlah, sebab dia dipanggil overdue credit. Kredit yang sudah expired. Kalau macam tuan-tuan pergi dekat peti ais rumah, buka peti ais, jumpa barang dah expired, apa tuan-tuan buat? Tentu tuan-tuan akan buang. Okey? Sama juga dengan company-company lain. Mereka akan buang. Itu sudah menjadi budaya pemasaran di dalam negara kita. Tiba-tiba Tuan Excel dia buat flat rate. Apa sekali keadaan pun cas hanyalah 28 sen seminit. Okey? Sebab itu mudah. Saya bagi contoh kalau orang berniaga. Okey. Orang berniaga pen. Macam tuan-tuan datang nak beli pen dengan saya, Cik Mazlan, pen ni harga sebatang berapa? Saya cakap tiba-tiba saya cakap ikut keadaan lah tuan. Kalau tuan datang siang lain harga, malam lain harga. Tuan datang dengan muka senyum lain harga, muka masam lain harga. Kalau hari ini saya baik-baik dengan isteri saya lain harga, kalau saya bergaduh dengan isteri saya lain harga. Tuan akan terkejut, tuan saya datang nak beli pen. Berapa harganya? Senang saya nak akad. Baru sah perniagaan saya. Jadi saya nak beritahu tuan, saya nak beli dengan harga berapa sekarang ni? Ikut keadaan tuan. Okey. Sebab itu bila banyak sangat keadaan, dia lebih cenderung kepada penipuan. Okey. Contohnya macam tuan-tuan pernah dengar tak? Kalau orang pergi pergi warung-warung, setengah warung yang berniaga di tepi jalan. Tuan-tuan pernah kena tak? Kalau orang tu datang naik motor, cas makanan lain harga. Kalau datang naik BMW, cas dia lain harga. Okey. Sebab saya pernah dengar kawan-kawan yang sembang dalam restoran, dia kata bila lagi nak katok. Okey, bila lagi nak katok, dia kata. Inilah waktu nak katok. Okey. Maksudnya bila lagi nak kenakan cas barian mahal. Bagi saya itu perniagaan yang tidak sah. Okey. Benda yang tidak sah, berniaga dengan harga yang berbeza-beza adalah satu perniagaan yang tidak sah bagi saya. Alright.
Sebab itu Tuan Excel flat rate dia antara yang termurah. Apa keadaan sekalipun. Alright, dia amat telus, akadnya senang. Saya jual SIM card dengan panggilan 28 sen seminit dengan apa keadaan sekalipun. SMS saya kurang sikit nak bercerita sebab sekarang ini SMS sudah makin pupus sebab orang dah mula guna WeChat, Telegram, okey, guna WhatsApp dan sebagainya. Okey. Alright, kelebihan kedua. Okey. Kelebihan kedua yang SIM card Tuan Excel ini ada tetapi orang lain tak ada adalah kalau kita pergi top up dekat kedai RM10, kita akan dapat RM10. Kita top up RM30, kita akan dapat RM30 dan diberi 1 gig percuma. Airtime ini tak kacau dan dalam handphone kita automatically data internet ada 1 gig. Sebab itu orang jarang untuk beli ataupun langgan sebab dia diberi percuma. Dan kelebihan ini saya rasa tak ada, orang lain tak ada bagi. Setahu saya lah, okey. Kalau top up 50 pula, tuan-tuan akan dapat kredit 50 ditambah lagi dengan kredit 20. Gig tak adalah. Tapi masuk dalam handphone anda kredit limit dia adalah kredit ataupun airtime dia sebanyak RM70. Ini dua kelebihan. Dan ada lagi satu kelebihan, kalau top up 100 dapat berapa gig tu, yang itu belum meluas lagi, masih peringkat testing. Kalau benda tu dah confirm meluas baru saya cerita, tapi sebab benda tu tak confirm lagi, hanya pada keadaan-keadaan tertentu. Okey, macam top up dekat HQ baru dapat sebab mereka masih di peringkat testing lagi. Ini dua kelebihan yang ada dalam Tuan Excel. Sebab itu pengguna Tuan Excel tak perlu membazir duit sangat untuk langgan internet sebab dia sudah diberi percuma. Dalam ni airtime tak dikacau, alright. Dan apabila airtime banyak tu, kalau dah banyak sangat kredit dalam handphone tuan-tuan dah sampai 300, 400, 500 tu, tak payahlah nak top up lagi. Barulah langgan benda ni. Okey. Itu kelebihan kedua. Kelebihan ketiga, alright. Mereka memberi personal accident insurance. Okey. Personal accident insurance, insurans kemalangan yang menyebabkan kematian dan cacat kekal. Okey, asalkan tiap-tiap bulan kita top up RM50. Jumlah terkumpul, bukan semestinya top up sekali arung RM50 tak. Minggu ni RM10, minggu depan RM10, minggu depan lagi RM30 contoh dia. Sebulan cara pengiraan dia gini, kalau bulan ini top up RM50, apa-apa berlaku pada bulan hadapannya kita akan cover. Okey, mendapat perlindungan ini. Ini bukan kena bayar premium tuan-tuan, ini free. Kita top up RM50 pun bukan untuk bayar yang ini. Yang ini percuma, kredit dia tak kacau, dia tak tolak. Okey. Jadi kalau top up bulan ini RM50, bulan depan apa-apa berlaku bolehlah kita claim. Okey, apa-apa berlaku daripada segi accident. Kalau bulan ni katalah kita top up tak cukup 50, top up 40 saja. Apa-apa berlaku bulan hadapannya kita tak boleh claim. Tapi katalah kita bulan ni top up lebih sampai RM70. Apa-apa berlaku, bulan depannya boleh claim pula. Macam tu. Okey. Jika kita top up RM50, kita akan cover di bulan hadapannya. Okey. Ini mengenai insurans. Yang keempat, setiap kali kita top up, kita akan dapat point. Okey. Nampak tuan-tuan, saya tulis point ni yang ringkas-ringkas. Yang paling panjang pun saya rasa ini dengan ini. Yang lain semua PA, TE, TT, CLM. Yang ini semua nombor. Okey. Apabila kita top up, kita akan dapat point. Okey, saya pun dah tak ingat point dia. Tapi point ini apabila banyak terkumpul, boleh tukar pada tiket kapal terbang, Asia. Okey, boleh tukar macam-macam lah. Kalau dah banyak tu handphone pun boleh tukar. Alright. Yang ini kemudian kita boleh rujuk di dalam website tuanexcel.com. Yang kelima, kelebihan dia cabutan bertuah. Tengok saya tulis CB je. Okey, cabutan bertuah. Okey. Ada cabutan bertuah tahunan, ada cabutan bertuah bulanan. Hadiah macam-macam. Okey. Saya rasa yang ini pun tak ramai orang lain bagi
Hanya Tuan Excel saja yang buat aktiviti seperti ini. Ni kalau tuan-tuan ada tuah, kalau tak ada tuah tak payah tengok. Ini namanya pun cabutan bertuah. Okey. Yang keenam, kalau kita promotkan kepada orang lain, kita mendapat komisen. Contohnya ini tuan. Okey. Tuan cerita pada isteri dan isteri pun nak pakai SIM card Tuan Excel. Setiap orang nanti tuan akan dapat upah sebanyak RM20. RM20 ini akan dimasukkan terus dalam bank. Okey. Tuan dapat lagi seorang, dapat lagi RM20. Untung menjual SIM card ini atas seorang kita akan dapat RM20. Okey. Dapat lagi seorang, dapatlah lagi RM20. Macam tu je lah. Okey. Selagi kita berjaya dapat jual satu kepala, satu orang dapat jual SIM card ini, kita dapat keuntungan sebanyak RM20. Dan RM20 ini dikumpulkan selama 2 minggu dan akan dimasukkan ke dalam bank dalam masa 2 minggu kemudian. Okey. Bonus dipanggil bonus fast track. Okey. Ataupun keuntungan menjual SIM card. Alright. Ada satu lagi bonus, dipanggil bonus top up. Okey, yang RM20 ini kita dah dapat. Kita dapat sekali je lah. Okey, atas orang dapat jual, untung RM20. Dapat lagi, habis lah. Dah masuk bank. Tetapi sekiranya mereka ini top up, mereka ini saya panggil level 1. Mereka top up sahaja, tuan-tuan akan mendapat 6% daripada jumlah top up mereka. Kalau mereka top up RM10 dekat kedai, mereka boleh top up di mana-mana. Kita tak jual top up, tuan-tuan. Dia top up lah dekat kedai mana ke, dalam CIMB Click ke, Maybank to You ke. Kalau tuan-tuan duduk dekat KL, dia balik Sabah, Sarawak ke, dia top up di kedai-kedai. Mana kedai yang jual top up TuneTalk, okey, tuan-tuan akan dapat 6%. Setiap kali mereka top up, dah tentu mereka akan top up berkali-kali. Maksudnya tuan-tuan akan mendapat berkali-kali sebanyak 6%. Jual sekali je, untung berkali-kali. Okey. Kalau dia top up RM10, tuan-tuan dapat 60 sen. Tapi kalau sebulan tu dia top up RM50, tuan-tuan dapat RM3 atas seorang. Kalau ada 4 orang ataupun 5 orang, ada juga belas-belas ringgit. Okey. Kalau ada 5 orang, RM3 kali 5, dapat RM15. Siapa nak bagi, tuan-tuan? Okey. Lepas itu, sahabat kita ni tadi, okey, ataupun isteri kita, dia pun nak dapat upah RM20. Dia pun cerita kat orang lain. Rakan-rakan dia ke, rakan-rakan sekerja, adik-beradik dia. Jadi, setiap orang ni, dialah yang dapat RM20. Sebab dia yang cerita kat orang. Dan ini adalah level 1 mereka. Dan automatically menjadi level 2 kita. Orang ini top up, kawan ini dapat 6%. Kita pun dapat juga, tuan-tuan. Dapat 3%. Dapat 3%. Okey. Dan orang ini pula, dia nak dapat RM20, dia dapat 6%, dia pun cerita kat orang lain. Okey. Jadi, mereka ini adalah level 1 kawan ini, level 2 kawan ini, dan automatically jadi level kita. Level 3 kita. Level 3 kita mendapat 11%, tuan-tuan. Kalau sebulan mereka top up RM50, RM5.50 kita dapat, tuan-tuan. Bukan sikit. Ini kalau ada 4 orang, 5 orang. Kalau ada 100 orang, atas orang kita dapat RM5. Tak 500. Belum level 2 lagi, belum level 1 lagi. Campurkan semua sekali. Itulah komisen yang kita akan perolehi setiap 21 hari bulan. Komisen-komisen ini akan dikumpulkan untuk semua sekali bulan ini. Level 1, level 2, level 3 mereka kalikan dengan 6, 3, 11, campur dan akan dibayar pada 21 hari bulan hadapannya. Untuk bulan ini pula akan dibayar pada 21 hari bulan hadapannya. Bulan ini pula akan dibayar 21 hari bulan hadapannya. Jadi setiap bulan tuan-tuan akan dapat komisen. Dah ia seperti seolah-olah pencen lah, tuan-tuan. Orang ni pun nak dapat RM20, dia cerita kat orang lain, kita hanya dapat sampai level 3. Tetapi tuan-tuan, atas bawah hanya sampai level ketiga, tetapi kiri kanan dia tak ada limit, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh menaja seberapa ramai pun di level 1. Kalau level 2, level 3 kita dah tak layan.
Sebab kita hanya cari di level 1. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau level 1 tuan-tuan ada 100 orang. Kalau 100 orang turun ni kat sini saja, seorang dapat 10 dah jadi 1000 sini. 1000 dapat 10 jadi 10,000 sini. 10,000 je kalau seorang top up RM5, tuan-tuan dapat commission sebanyak RM5 atas seorang, kali dengan 10,000 tak 50,000 tuan-tuan. Okey. So, ini adalah bisnes Tuan Excel. Okey. Modal yang diperlukan tak sampai pun RM100. Inilah perniagaan, inilah SIM card yang memberi banyak sangat kelebihan kepada pengguna-penggunanya. Itu sahaja penerangan saya. Okey, cakap dengan prospek itu. Apa pendapat abang tentang bisnes ini? Abang nasihatkan saya teruskan ataupun tinggalkan? Kalau tuan-tuan ada testimoni, berapa komisen yang dah dapat, tak kisahlah RM20 ke RM30 ke, printkan testimoni itu, tunjukkan kat dia ni. Okey. Tunjukkan dia testimoni tersebut. Alright. Yang ini saya dah dapat. Saya dapat 2 kali. Sebab itu saya selalu nasihat orang supaya buka 3 akaun, supaya nak tengok fast track yang RM20 itu masuk. Supaya tuan-tuan ada testimoni. Sebelum menaja orang sendiri lagi, tuan-tuan sudah ada testimoni. Okey. Tunjukkan testimoni. So, minta dia punya pendapat. Yang ini baru kalih lah. Okey. Kalih, apa pendapat abang? Cara saya punya penerangan. Dia kata gagap. Cepat-cepat tuan-tuan tulis. Penerangan gagap tulis. Alright. Kita tulis ini, kita menghargai orang di hadapan kita. Dia akan rasa berbangga. Okey. Apa lagi bang yang perlu saya baiki? Saya rasa yang perlu baiki tulisan tu lah, bagi cantik sikit. Okey, tulisan cantik. Alright. Tulis, hargai mereka. Mereka akan mudah untuk terpikat dengan cara persembahan kita. Okey. Okey. Abang rasa berapa bintang abang nak bagi ni bang? 5 yang terbaik, 0 tu yang hancur terus lah bang. Okey. Saya bagi awak 3 bintang. Terima kasih bang. Tulis 3 bintang. Okey. Tulis 3 bintang. Alright. Tuan-tuan tuliskan tarikh berapa hari bulan. Contoh hari ini 22 hari bulan 2 2016. Pukul berapa tuan-tuan tengok jam. Contoh pukul 11 malam. Tulis. Okey. Tuan-tuan ambil gambar yang ini, postkan dalam grup. Kertas ini tolong koyak. Cakap saya dah ambil gambar, saya dah simpan maklumat ni. Yang ini tuan-tuan tulis nama saya bang, Mazlan Abbas. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Nombor handphone saya 010-523-2047. Saya punya website www.tonexcel.biz/8694. Mesti kena ada website. Tak kira lah tuan-tuan nak guna 100 hasil 100ab.com ke apa ke, mesti kena ada website. Okey. Terima kasih bang. Baru ambil gambar yang ini, kertas ini bagi dekat. Walaupun kita berlatih ni tuan-tuan, apabila sampai satu tahap, cara kita bercakap begitu lancar, cara kita menjawab begitu berhemah, kita tak bangkang orang, kita tak kutuk orang, kita tak apa, kebiasaannya, hasilnya orang mudah terbuka hati. Saya buat dulu tuan-tuan, selalu saya cakap, saya bukan nak ajak abang masuk, nak ajak abang join, tak. Saya buat presentation sebaik mungkin. Kebiasaannya, hujungnya, Lan, bagus juga bisnes kau ni. Dia kata, macam mana aku nak join? Okey. Itu adalah hasil daripada table talk kita yang semakin lancar. Kalau kita punya table talk ini, presentation kita gagap-gagap, kita pula datang, bang, sebenarnya saya nak ajak abang join satu bisnes ni. Awal-awal kita sudah serang orang, memang orang tak nak join. Itu cara MLM, cara tak berhemah namanya. Sebab itu saya kata, saya selalu kata jangan join. Tetapi apabila presentation kita bagus, biasanya orang akan join tuan-tuan. Alright. Sebab itu saya suruh tuan-tuan berlatih dulu. Berlatih. Okey. Macam saya suruh tuan-tuan makan nasi 2 pinggan. Walau saya cakap tuan-tuan, saya minta tuan jangan kenyang ya, makan saja nasi 2 pinggan.
Dia tak jadi tuan-tuan. Bila tuan-tuan makan 2 pinggan, 3 pinggan, confirm dia kenyang. Macam itu juga presentation ini. Walaupun kita cakap, saya bukan nak ajak abang join, bukan nak apa. Tuan-tuan buat presentation sebaik mungkin, berkomunikasi sebaik mungkin dengan mereka. Kalau mereka tertarik dengan cara presentation kita dah semakin lancar, 99% mereka nak join. Macam yang tadilah saya cakap, kamu jangan kenyang ya, makan nasi 3 pinggan. Alright. Apabila presentation kita baik, orang akan join. Apabila orang tadi makan nasi 3 pinggan, dia akan kenyang. Kenyang tak boleh elak tu. Nak join tak join tak boleh elak. Kalau presentation kita baik, insya-Allah peratusan orang join akan lebih tinggi. Alright. Okey. Dia kata nak join terus. Ni cantik ni lah ni, kata ini bisnes ni saya dah nampak dah ni. Cara penerangan awak bagus ni. Okey. Saya nampak. Penerangan kita hanyalah untuk bagi dia nampak. Jangan menyerang mereka. Jangan sekali-kali menyerang mereka. Kalau dia kata, ini macam MLM, betul bang. Dia memang macam MLM. Okey. Abang yang cakap tu sangat betul. Mereka menyerapkan cara MLM sebab kita dikerja pun lebih kurang cara MLM yang duduk atas dapat banyak semua apa. Okey. Dan yang ini abang cakap tu betul MLM. Cuba abang lihat, okey. Level 1 dia bagi 6%, level 2 3%, 11%. Dia memang MLM. Okey. Jangan bangkang cakap orang. Okey. Kalau dia kata yang ini duduk atas boleh kaya ke? Yang atas kita bukan bangkang cakap orang. Saya terangkan kat sini bang macam mana yang atas boleh kaya atau tidak. Okey. Jangan bangkang, tetapi kita terangkan seolah-olah tidak menyerang mereka. Okey, abang bagi pendapat tadi sangat bagus. Orang atas ni boleh kaya tak? Cuba saya terangkan kat sini. Okey, saya duduk atas. Okey. Saya hanya menaja satu orang saja. Ini pun menaja satu orang. Yang ini pun menaja satu orang. Yang ini menaja ramai orang. Saya hanya dapat sampai level 3 sahaja. Saya malas nak cari kiri kanan. Saya hanya menaja seorang. Saya dapatlah nak ni sikit, ni sikit, ni sikit. Tetapi kawan ini boleh dapat banyak. Alright. Dia maksudnya tidak semestinya duduk di atas akan dapat banyak. Siapa yang rajin bekerja akan dapat banyak. Okey. So macam saya dapat satu, tapi orang ni dapat beratus-ratus. Saya dah tak dapat dekat level 4. Jadi saya dapat sikit, yang dia dapat banyak. Walaupun saya join ataupun duduk di atas. So sistem yang diberi adalah fair and square. Siapa buat kerja dia dapat, siapa tak buat kerja tak dapat. Itu saja, lebih kurang. Alright. So kalau dia nak join, terangkan cara pendaftaran dia. Okey. Cara pendaftaran dia, yang ini tuan-tuan tak payahlah tulis sebalik sebab dia dah nak join. Okey. Abang kena ambil SIM card, tunjukkan SIM card pendaftaran dia, gunakan data entry, diisi. Kalau abang nak guna SMS, hantarkan maklumat ke 014-705-7769. Kalau abang nak gunakan WhatsApp, okey, abang hantarkan ke 0105-335-793. Kalau abang nak gunakan website, okey, www.daftarte.com. Okey. Lepas tu tuan-tuan boleh terangkan sedikit maklumat yang perlu dihantar adalah AD, nama, okey, SN, PUK, IC, alamat, address dan IDP. Masukkan IDP anda. Okey. Hantar ke salah satu cabang yang diberikan. Okey. Jika abang ada masalah, telefon nombor 011-508-1515. 011-509-1515. 512 pun boleh, 1515. Okey. 514 pun boleh, 1515. Okey. Ini nombor untuk berhubung dengan operator. So, yang ini
apabila tuan-tuan dah tulis yang ini, minta mereka buat sendiri. Yang ini kena tulis bang yang ini kena tulis, yang ini tuan-tuan pastikan masukkan IDP tuan-tuan. Alright. Dalam masa 15 minit mereka akan reply. Dan ajarkan, yang kedua, ajarkan cara masukkan bank account. Okey. Masukkan bank account. Lepas itu, yang ketiga yang tuan-tuan perlu ajar, minta mereka masuk ke sekolah Tuan Excel. Tuan-tuan tak sempat nak ajar semua. Okey. Suruh dia pergi ke sekolah Tuan Excel, www.tunexcel.biz. Okey. Nak buka bank, www.tunexcel.com. Untuk belajar, tunexcel.biz boleh. Alright. Ini sahaja, dan kertas ini pastikan tuan-tuan bagi dekat mereka. Sebab itu saya nasihatkan kena ada SIM card. Bila tuan-tuan ada SIM card, kalau dia nak join, dah boleh terus jual SIM card tersebut pada mereka. Alright. Ingat, key ataupun kunci kejayaan tuan-tuan buat table talk adalah kelancaran masa bercakap. Kedua, menghormati dan menghargai prospek itu. Jangan serang mereka walaupun mereka menyerang anda. Kena cari jalan cakap begitu berhemah supaya tidak serang mereka. Kalau tuan-tuan ikut patuhi cara-cara macam ini, okey, insya-Allah tuan-tuan tidak akan ada masalah untuk buat sponsoring ataupun nak buat close untuk dapatkan pelanggan yang begitu ramai. Dan apabila cerita pasal Tuan Excel ini sudah sebati dalam diri tuan-tuan, dia akan jadi rutin kita bercerita. Ada orang kata, saya tak sempat lah Cik Mazlan nak cerita benda ni, saya sibuk kerja. Saya kata, sebab cerita ataupun promosi Tuan Excel ini tuan-tuan tidak mahir. Dia tidak menjadi tabiat. Sebab itu tuan-tuan tak boleh bercerita. Sibuk macam mana pun, mesti orang ada waktu berehat, pergi kantin dan sebagainya. Waktu pergi kantin takkan orang cerita pasal kerja. Kadang-kadang dia merapu cerita pasal politik, pasal bola, pasal macam-macam. Tetapi apabila kita mahir dengan cerita ini, automatically dia akan terkeluar. Tetapi kalau kita tak mahir, apa nak jadi tuan-tuan? Okey? Kita nak cerita pun tak boleh. Selagi benda ni tak jadi tabiat, tak mendarah, mendaging dalam diri kita, memang kita susah nak bercerita. Contoh dia yang dah jadi tabiat, apa? Pakai seluar. Okey? Mana ada orang kata dekat saya Cik Mazlan tak sempat lah pergi kerja, nak pakai seluar, saya sibuk kerja. Tak, orang tak cakap sedemikian. Sebab pakai seluar dah jadi tabiat. Habis pergi, ada tuan-tuan tengok siapa-siapa pergi kerja tak pakai seluar, tak pakai kain ke, tak pakai seluar ke? Tak ada. Sebab itu dah menjadi satu kemestian dan jadi tabiat mereka. Gosok gigi. Saya sibuk lah Cik Mazlan, kerja banyak, sebab itu saya sekarang pergi kerja tiap hari tak gosok gigi. Mana ada jumpa tuan-tuan? Sebab dia dah menjadi tabiat. Sebab itu saya suruh berlatih sesuatu itu. Kalau lebih 40 kali sampai mencecah 100 kali kita berlatih, okey, insya-Allah dia akan menjadi tabiat dalam diri kita. Dan apabila kita menghargai orang yang duduk di depan, mudah mereka akan menyertai kita. Sebab itu apabila mereka bagi komen, cepat-cepat tulis. Okey, cepat-cepat tulis. Kalau dia tak nak join, kita hanya bagi muka surat ni sahaja. Kalau dia nak join, barulah kita akan teruskan muka surat kedua. Okey, kalau dia tak nak join, maklumat ini pastikan ada dan serahkan kepada mereka. Itu sahaja. Pastikan anda ambil gambar. Kalau anda tulis yang anda tak ambil gambar, nampak sangat benda ni nak suruh dia join. Orang tak nak. Tapi kalau kita ambil gambar, okey bang, saya dah rakamkan, saya dah simpan. Okey, terima kasih kerana bagi maklumat. Saya nak ini sahaja. Okey, mereka nampak kita mengambil berat tentang opinion mereka. Tetapi apabila kita bagi kertas ini balik pada mereka, mereka akan balik fikir, kenapalah aku tak join. Itu yang menyebabkan mereka akan call kita balik. Setiap kali tuan-tuan bagi satu kertas ini pada orang yang belum join Tuan Excel, ia seperti menanam satu biji benih. Tuan-tuan tunggu, selepas minggu, 2 minggu dia akan tumbuh.
Okey, tetapi sebelum kita boleh menanam biji benih yang baik, kita kena berlatih. Kalau tuan-tuan tanam biji benih dekat batu, dekat tepi jalan raya, mana nak tumbuh tuan-tuan? Berapa banyak pun tuan-tuan campakkan beras, okey, benih padi campak atas jalan raya, banyak tuan-tuan campak, tak guna. Dia takkan tumbuh. Okey, sebab apa? Kita campak dekat tempat yang tidak bagus dan kita pun tak reti nak cari benih yang baik. Alright? Kalau tuan-tuan pilih benih yang busuk, semua busuk, jagung dah berlubang-lubang, memang dah confirm tak hidup, kita tanam banyak-banyak. Sebab itu ramai orang buat tabletop, kadang-kadang dia buat banyak, tetapi seorang pun tak join. Maksudnya dia tak berlatih lagi untuk buat tabletop yang baik. Sebab itu saya kata buat tabletop ini dengan baik, latihan. Kalau dapat 100 orang yang berbeza, bagus. Tetapi kalau tak dapat, buat orang yang sama pun tak apa. Dengan isteri kita ni bang baru pindah, tak ada orang. Saya buat 100 kali tabletop dengan 100 kertas yang berbeza. Dan saya minta awak, setiap kali saya buat tabletop, tolong bagi komen untuk saya perbaiki supaya dia menjadi mendarah mendaging dalam diri saya. Bila saya keluar, sekali saya menyembang, saya dah boleh menyembang secara lancar. Okey, itu adalah cara kita berlatih untuk buat tabletop. Mudah-mudahan dengan penerangan saya ini boleh membantu anda berlatih buat tabletop dan supaya anda boleh berjaya di dalam bisnes Tuan Excel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.